أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنورك يا الله ونور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى تفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر في كل أمرنا وأتمم بخير wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sidang jamaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, bersyukur kita kepada Allah kerana pada kali ini kita dapat bertemu dalam sesi kuliah Asas Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu yang ada pada malam ini, insya-Allah dapat memberi manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dikasihi sekalian, kita masih lagi menyambung bacaan kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, muka surat 4 kitab saya, dengan tajuk sumber pengambilan ilmu tauhid. Baru-baru ni di hujung kuliah yang lepas kita ada membicarakan sedikit daripada tajuk sumber pengambilan ilmu tauhid ni, di mana sumber pengambilan ilmu tauhid yang kita bicarakan ini ialah daripada dua sumber utama. Yang pertama,
sumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya adalah sumber daripada akal, ya, yakni logik akal yang boleh diyakini, ya. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, di sini ada beberapa contoh dalil-dalil daripada Al-Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 136 daripada surah An-Nisa, ayat yang berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan sesiapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat jauh, yakni sangat sesat. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, ayat ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan pengambilan ilmu tauhid itu, ya, adalah daripada ayat Al-Quran. Di antaranya ayat yang baru, ya, Ustaz baca daripada surah An-Nisa ayat 136 tadi itu, yang menunjukkan bahawa Allah itu benar-benar wujud. Sebab itulah Allah memerintahkan orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang diturunkan pada Rasul-Nya. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepadanya. Di sini menunjukkan bahawa Allah itu benar-benar adil, benar-benar wujud,
kalaulah Allah itu tidak wujud, maka tidak akan turun perintah supaya beriman kepada kewujudan Allah dan kepada Rasul pilihan Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Inilah yang menunjukkan bahawa Allah itu wujud. Maka di sinilah sumber pengambilan ilmu tauhid tadi itu, yang membahaskan atau menceritakan atau membincangkan tentang kewujudan Allah, perlantikan para rasul, dan juga kitab yang diturunkan kepada mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, ayat seterusnya Allah Ta'ala menyebut sesiapa yang mengingkari akan kewujudan Allah dan juga kewujudan para malaikat dan juga mengingkari akan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, terutamanya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingkari akan adanya hari akhirat, maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat jauh, yakni sangat sesat. Apa maksudnya? Maknanya jauh daripada segala kebenaran. Bila jauh daripada kebenaran, berarti mereka telah menyimpang, sesat dengan sesat yang sangat jauh, yang sukar untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi sebelum seseorang itu sesat ataupun sesat yang jauh, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis, rojok dan baca dan teliti, pelajari, agar kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita akidahnya, kepercayaan kita tidak terpesong jauh daripada kebenaran tadi itu. Jadi jangan sampai kita terpesong daripada kebenaran. Biar kita sentiasa di atas landasan yang betul, di atas jalan yang benar, insya-Allah. Bagaimana kita ikut akan jalan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Allah perintahkan kita supaya beriman kepada Rasul, kepada kitab, untuk supaya kita berada di atas jalan yang benar tadi itu. Ikut jalan atau kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpandukan kepada kitab, khususnya kitab Al-Quranul Karim, yang merupakan wahyu daripada Allah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-163 daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang berbunyi, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang bermaksud, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, ayat inilah juga di antara sumber pengambilan ilmu tauhid yang menunjukkan tentang wujudnya Allah dalam keadaan esa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini, bagi tahu kepada kita, Tuhan kamu, kata Allah, ialah Tuhan yang esa. Maknanya tidak ada syarik baginya, tidak ada sekutu, tidak ada rakan kongsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada duanya Tuhan kita. Maknanya Tuhan kita tak dua, tak tiga, dan seterusnya. Tuhan kita esa. Apa yang dikatakan esa itu? Yang dikatakan esa itu ialah, kalau kita belajar ilmu tauhid ni bagi kalangan orang dewasa, kita tak kata Tuhan itu satu, tetapi kita kata Tuhan itu esa. Tapi kalau kita ajar pada anak-anak kita di peringkat awal bagi ilmu tauhid, untuk nak mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa itu, maka kita katakan Allah itu satu, untuk mudah mereka faham. Maknanya Tuhan tak dua, Tuhan itu cuma satu. Bagi peringkat kanak-kanak, peringkat kanak-kanak, kita akan sebut Allah itu satu, untuk nak mudah faham. Maknanya Tuhan itu tidak dua. Tapi bagi orang yang sudah dewasa, orang yang sudah matang, yang akalnya sudah sempurna, dan mereka punya akal yang panjang dan boleh berfikir dengan baik, bahawa Allah itu adalah esa, bukan satu. Apa beza esa dengan satu? Baik, satu ni tuan-tuan, suatu perkara yang boleh dibahagi-bahagikan. Sama ada dibahagikan kepada setengah atau dibahagikan kepada suku. Maknanya daripada satu itu boleh dibahagi-bahagi. Bererti ia tidak satu lagi lah.
maknanya dia boleh dibagi-bagi juzuk-juzukkan kepada suku-suku atau setengah. Adapun esa perbezaannya ialah esa ni dia tidak boleh dibahagikan kepada setengah, kepada suku atau sebagainya. Juzuk-juzuk yang mana tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah esa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan ni faham tentang perbezaan satu dengan esa tadi itu. Jadi kita peringkat orang dewasa, kita kata Allah itu esa. Kita tak kata Allah itu satu. Tapi untuk kanak-kanak nak mudah dia faham, yang mana Tuhan ini tidak ada yang lain melainkan dia, maka kita kata Tuhan itu satu je ada. Tak ada dua, tak ada tiga. Gitu. Besok bila mereka sudah dewasa, sudah mempunyai akal yang sempurna dan boleh berfikir panjang dengan baik, maka kita ajar mereka bahawa Allah itu adalah esa. Tidak kita katakan Allah itu satu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu itu ilahun, adalah Tuhan. Ilah ni adalah Tuhan. Wahid maknanya esa, tuan-tuan. Sebab itu Tuhan kata, Tuhan kamu itu esa. Baik, tuan-tuan. Dalam ayat ini ada perkataan ilah. Kenapa tak disebut wa ilahukum Allahu wahid? Kalau macam tu kan lebih jelas, lebih terang bahawa Tuhan kamu ialah Allah yang esa. Tuhan tak sebut demikian, kenapa, tuan-tuan? Baik, Tuhan nak menjelaskan dan nak membezakan tentang Tuhan. Sebab Tuhan ni ada banyak. Adapun Allah ada esa. Allah tu esa. Jadi Tuhan itu banyak. Ada Tuhan daripada batu, kayu, manusia, segala cakrawala di dalam alam ini yang diakui oleh setengah manusia, bahawa benda-benda ini dianggap sebagai Tuhan mereka. Maka di sini sudah menunjukkan bahawa Tuhan ini ada banyak. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam banyak-banyak Tuhan yang orang sembah, Tuhan yang mana yang betul? Adakah Tuhan berhala daripada batu, kayu atau sebagainya? Tidak, tuan-tuan. Tuhan yang sebenar, Tuhan yang esa itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sebenar itu ialah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa itu siapa, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Tuhan berhala, tidak ada esa. Ada dua, ada tiga, ada empat, ada berbagai-bagai rupa, ada berbagai-bagai bentuk. Itu Tuhan selain daripada Allah. Maka di sini dijelaskan, ilahukum, Tuhan kamu, ilahu wahid,
Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Tuhan berhala. Kemudian Allah Ta'ala sebut la ilaha illa huwa rahmanur rahim, nak menjelaskan lagi bahawa Tuhan kamu yang esa itu yang macam mana? La ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang tidak ada Tuhan. La ilaha, ya, lam di sini, la di sini adalah la nafil jins, ya, yang memberi makna menafikan, menidakkan sebarang jenis. Jenis apa yang dinafikan ini? Ilah, tidak ada sebarang Tuhan. Segala Tuhan tidak ada. Sebarang jenis Tuhan tidak ada. Habis apa yang ada? Illa huwa rahman, melainkan dia. Dia tu siapa? Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat Rahman. Ar-Rahim, Tuhan yang bersifat Rahim. Tuhan itulah Tuhan yang esa, Tuhan yang sebenar, Tuhan yang berhak disembah, ya. Tidak ada sebarang Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Dia yang mana? Kalau tak kenal dia tu yang mana? Dialah yang Rahman, yang bersifat Rahman. Apa itu Rahman? Rahman artinya ialah Maha Pemurah. Murah kepada semua hambanya, sama ada dia tu beriman maupun dia kafir. Allah Ta'ala Maha Adil. Selama dia berada di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala beri rezeki belaka. Orang beriman Tuhan beri rezeki, orang kafir pun Allah Ta'ala beri rezeki. Ini menunjukkan Allah Ta'ala Maha Rahman, Tuhan Maha Pemurah. Ada kalanya Allah bagi seseorang hamba itu dengan banyak, murahnya Allah. Dan ada kalanya Allah Ta'ala bagi dia sedikit. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu Maha Pemurah. Sama ada orang itu saleh maupun orang yang taleh, sama ada orang yang baik maupun orang yang jahat, Allah Ta'ala sangat pemurah, ya, kepada hamba-hambanya. Tapi Tuhan berhala tidak ada sifat ini, teman. Ya, berhala tidak ada sifat pemurah. Dia pun tak reti nak cakap, tak tahu apa, dia diam aja. Maknanya tidak layak untuk disembah Tuhan berhala ni. Hanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Dan sifat yang kedua, Rahim, dia Maha Penyayang. Penyayang kepada hambanya yang beriman. Ada pun orang kafir, di akhirat besok Tuhan tidak sayang, ya, Allah Ta'ala akan campakkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebaliknya orang beriman, Allah Ta'ala kasih dia, Allah Ta'ala dengan rahmatnya masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ayat yang kedua yang menunjukkan sumber, ya, pengambilan ilmu tauhid tadi itu, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ketiga pada akan datang. Jadi cukup setakat ni. Sekiranya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu adalah datang daripada kelemahan saya,
Jadi ada salah dan silap, mohon ampun dan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.